Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah Hanifah, pensyarah bagi kursus CTU 554 dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk kepentingan memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat majmuk. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang. Saya sendiri, Aisyah Alisa, rakan-rakan saya, Amira Atikah, Nur Hidayah dan Nurul Syahidah. Pendahuluan. Pada zaman kini telah membuatkan kita terlalu sibuk berkejaya sehingga melupakan aspek kehidupan yang penting iaitu menjalinkan hubungan yang baik dengan jiran tetangga. Jika diimpau pada masa dahulu, masyarakat kita mempunyai hubungan yang baik antara jiran tetangga sehingga boleh menjalankan aktiviti keramaian seperti bergotong royong untuk menyambut sesuatu kerajaan atau adat resam. Oleh itu, wajarlah untuk kita membincangkan apakah kepentingan semangat kejiranan kepada masyarakat-masyarakat setempat hari ini. Definisi jiran tetangga dan konsep berjiran dalam Islam. Berdasarkan Kamus Dewan, jiran adalah orang yang berada dekat dengan rumah yang lain. Jiran juga bermaksud tetangga, orang sebelah, orang sekampung, teman, berjiran, bertetangga, berhampiran, sebelah menyebelah, berdekatan, sekampung, sedesa, setempat, kejiranan, kemuafakatan, kerjasama dan kesepakatan. Menurut Ali Ibnu Talhah daripada Ibnu Abbas, jiran membawa pengertian hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Seperti sabda Rasulullah SAW, 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga daripada hadis riwayat Daud. Ini menunjukkan bahawa walaupun jarak dari rumah seseorang diselangi 40 buah rumah dan tidak kira perbezaan bangsa, tetap dikira sebagai jiran tetangga. Adab berjiran. Adab berjiran terbahagi kepada dua iaitu sesama Muslim dan bukan Muslim. Sebelum saya menerangkan tentang adab berjiran sesama Muslim, saya akan menjelaskan tentang pengertian jiran Islam. Iaitu yang pertama adalah orang Islam yang tinggal serumah dengan kita. Yang kedua, orang Islam yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Yang ketiga, orang Islam yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita. Dan yang terakhir adalah orang Islam yang tinggal senegeri dengan kita. Walaupun senegeri itu jauh, tapi ia dikira sebagai jiran juga kerana kita semua umat Islam dikira bersaudara. Oleh itu, orang yang tinggal di senegeri kita dan beragama Islam juga dipanggil sebagai jiran. Kemudian, terdapat 3 adab berjiran sesama Muslim. Yang pertama adalah kita mestilah menyayangi jiran kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Contohnya, kita haruslah memastikan jiran kita sentiasa dalam keadaan selamat daripada perkara berbahaya, mengambil makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan mereka dan sentiasa berusaha menuju ke arah kebaikan. Apabila kita menyayangi jiran kita seperti diri sendiri, ia ibaratkan cubit paha kanan, paha kiri juga terasa. Kemudian, menurut hadis riwayat Al-Bukhari, Anas radhiyallahu anhu berkata, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, tidak akan beriman seseorang di kalangan kamu secara sempurna sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Yang kedua adalah kita digalakkan menziarahi jiran tetangga. Amalan ziarah menziarahi mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam, terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama Islam. Agama Islam menyeru umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ikatan silaturahim dan ukhuwah sesama Islam, apatah lagi sesama insan. Amalan ziarah juga membolehkan yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, yang bersengketa menjadi damai dan sebagainya. Maka, dengan amalan ziarah akan terbentuklah satu ikatan kasih sayang yang dapat mengeratkan sesama Islam dan insan serta mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan hubungan silaturahim ini, kita akan dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain.
hormat menghormati, saling kerjasama dan faham memahami sesama kita. Yang ketiga adalah kita dilarang untuk membuka aib jiran kerana seperti yang diketahui dalam kehidupan berjiran ini pasti ada pasang surut dan pernah ada perselisihan faham antara satu sama lain. Oleh itu, sebaiknya sifat mengasihi, memaafkan dan menutup aib perlu dipraktikkan dalam kehidupan berjiran. Sebagai jiran yang baik, kita janganlah mudah untuk mendedahkan ataupun membuka aib sesama jiran mahupun menceritakan keburukan jiran kita kepada orang lain. Kerana sesungguhnya sikap itu sangatlah tidak digemari oleh Allah Subhanahu Taala. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud, tidaklah seseorang hamba itu menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah yang menutup aib hamba yang pertama tadi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Akhir sekali, Allah Subhanahu Taala juga berjanji akan menutup aib orang yang menutup aib individu lain. Kemudian, sebelum saya menerangkan tentang adab berjiran dengan bukan Islam, saya akan menjelaskan tentang pengertian jiran bukan Islam, iaitu yang pertama adalah orang yang menganut agama lain seperti Hindu, Kristian dan lain-lain. Mereka juga mempunyai hak sebagai jiran. Dan yang kedua adalah orang yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal kita sama ada di depan, di belakang, kiri dan kanan. Kemudian, terdapat 3 adab berjiran sesama bukan Islam. Yang pertama adalah menghormati agama mereka dan tidak mempersendakan agama lain. Kerana agama Islam ni mengajar kita untuk menghormati masyarakat tidak kira bangsa dan agama. Khasnya kepada umat Islam, kita diwajibkan menghormati penganut agama lain kerana ini adalah ajaran Al-Quran seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu caci benda yang mereka sembah selain dari Allah kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali. Lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Amat jelas, Islam menolak prinsip yang tidak toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan umat manusia bagi menghuni seluruh permukaan bumi dengan pelbagai macam suku bangsa, agama serta etnik. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan kita konsep toleransi dengan tujuan agar keharmonian wujud dalam kalangan umat manusia. Ayat ini berkenaan menjelaskan bahawa umat Islam wajib menghormati masyarakat bukan Islam. Yang kedua adalah kita mestilah menjaga percakapan dan tingkah laku supaya tidak menyakitkan hati jiran kita, tidak kira agama. Ini adalah 2 perkara penting yang sering diingatkan dalam agama Islam kepada manusia supaya menjaga dan memelihara dengan baik ialah dengan penggunaan lidah dan tingkah laku. Rasulullah SAW juga berpesan kepada semua orang iaitu sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia mengeluarkan tutur kata yang baik, dan sekiranya tidak ada sesuatu yang baik yang hendak diperkatakan, maka hendaklah kita berdiam diri sahaja. Pesanan ini adalah sangat menekankan tentang kepentingan manusia menjaga tutur katanya supaya tidak mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti hati orang lain. Kerana tutur kata kita yang tidak baik ni akan membawa kepada krisis lain yang boleh menimbulkan permusuhan, kekacauan dan ada kalanya akan membawa kepada pertumpahan darah dan melibatkan nyawa manusia sendiri. Maka dengan menjaga lidah dan tutur kata, manusia ni akan dapat menjamin ketenteraman, pendamaian dan kesejahteraan masyarakat, kejiranan sepanjang masa. Yang terakhir adalah kita harus meringankan tulang untuk menghulur bantuan kepada yang memerlukan, tidak kira agama atau bangsa. Seperti di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Ini bertepatan kepada suruhan Allah untuk berbuat baik kepada sesiapa sahaja yang membuat amal kebajikan, dan ini termasuklah kepada jiran kita.
mengapa Islam ni sangat pentingkan hidup berjiran dengan menjaga adab sesama jiran? Islam ni menganjurkan kehidupan bersosial dan bermasyarakat kerana kehidupan di dunia ni kita akan saling bergantung antara satu sama lain. Kita mustahil lah untuk kita hidup bersendirian tanpa keluarga dan juga rakan-rakan kita. Sesama manusia ni kita mempunyai tanggungjawab untuk dilaksanakan kepada mereka yang berhak. Peranan dan tanggungjawab terhadap jiran. Terdapat 4 peranan tanggungjawab terhadap jiran. Yang pertama adalah menjaga keharmonian masyarakat. Masyarakat yang mempunyai semangat kejiranan juga akan menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. Contohnya, jiran yang baik akan bersama-sama menjaga kawasan kediaman mereka daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini, seperti kejadian pecah rumah dan lain-lain. Dengan cara ini, masyarakat akan membuat rondaan pada waktu malam bagi memastikan kawasan kediaman mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Yang kedua adalah amalan bertegur sapa. Amalan bertegur sapa ini perlu dilakukan oleh setiap orang dan menjadi syarat utama dalam membentuk keakraban sesama jiran. Selain itu, dengan meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran juga dapat mengeratkan dan menghidupkan semangat hidup berjiran. Dan kita akan lebih mengenali jiran apabila menziarahi mereka. Yang ketiga adalah memupuk nilai kerjasama dalam kalangan masyarakat. Dengan adanya semangat kejiranan, kita dapat memupuk nilai kerjasama dalam kalangan masyarakat negara ini. Nilai kerjasama juga dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selain itu, nilai kerjasama dapat memupuk jati diri yang baik dalam diri setiap masyarakat. Kemudian, dengan cara amalan bergotong royong, kita dapat meningkatkan lagi nilai kerjasama dalam kalangan masyarakat. Lantas, semangat kejiranan ini akan dapat diperkukuhkan. Yang terakhir adalah mengenali adat dan kebudayaan kaum lain. Mengenali adat kebudayaan kaum lain merupakan faedah hidup berjiran. Seperti diketahui, masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang berbilang kaum. Adat budaya yang berbeza antara kaum lebih merapatkan hubungan kejiranan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, adat resam sesuatu kaum dapat diketahui oleh jiran yang berlainan kaum. Hal ini boleh menggambarkan bahawa kehidupan berjiran juga membolehkan kita mengenali adat budaya antara kaum. Seterusnya, berikut merupakan contoh-contoh usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat majmuk kini untuk memupuk semangat kejiranan. Bak kata pepatah, bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Yang pertama, mewujudkan pusat komuniti rakyat agar semua masyarakat boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan sebarang aktiviti. Sebagai contoh, aktiviti rukun tetangga. Yang kedua, memperbanyakkan aktiviti gotong royong dan aktiviti bersukan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama jiran, seperti melakukan hari keluarga. Seterusnya, memupuk amalan kunjung mengunjungi jiran di kalangan kanak-kanak, terutamanya pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, supaya mereka dapat mengamalkannya di masa akan datang. Bak kata pepatah, melutur buluh biarlah dari rebungnya. Selain daripada contoh-contoh yang diberikan, media massa atau media sosial juga memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk semangat kejiranan. Hal ini demikian kerana media sosial atau media massa sepatutnya bertanggungjawab untuk membuat program-program yang mempunyai pengisian untuk menerapkan nilai kejiranan dalam masyarakat kita. Hal ini adalah wajar kerana masyarakat moden kini lebih banyak menghabiskan masa melayari media-media massa dan media sosial. Faedah memupuk semangat kejiranan. Dapat menanam sikap kerjasama dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan agama, dapat membentuk semangat kekitaan dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, dapat melahirkan anggota masyarakat yang harmoni, kesan tidak menjaga etika berjiran. Kehidupan akan menjadi tidak tenteram, dipinggir oleh masyarakat, boleh terjadinya perselisihan faham antara jiran. Rumusan,
Kesimpulannya, semangat kejiranan bukan sahaja penting dalam mengekalkan suasana harmoni dalam kalangan rakyat di negara kita, namun sumbangannya cukup besar terutamanya bagi memastikan Malaysia terus cemerlang dan mampu berdaya saing di masa akan datang kerana rakyatnya yang berhasil terpuji dapat melahirkan modal insan berbina kelas utama serta dapat memacu negara Malaysia kita ke arah yang lebih jauh. Sekian sahaja pembentaran kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.